Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah Fazlina lagi dalam video Pendidikan Islam tahun 5. Kali ini kita akan membicarakan bidang adab di bawah tajuk berjual beli dengan berhemah. Murid-murid boleh rujuk muka surat 167 berkaitan dengan pengertian jual beli. Jual beli bermaksud akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek, harta atau manfaat. Hukum jual beli. Hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli dan jual beli tidak melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Dalil yang mengharuskan jual beli dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di muka surat seterusnya, muka surat 168, kita lihat pula adab penjual. Penjual perlulah mesra dan mudah senyum. Adab yang kedua, penjual perlulah jujur, berterus terang dan tidak menipu, terutama dalam sukatan dan timbangan barangan. Seterusnya, penjual perlu menjual barang yang halal dan berkualiti. Yang keempat, penjual perlu mengucap ucapan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Adab penjual seterusnya. Yang kelima, penjual perlulah sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Yang keenam, pelanggan perlu mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Penjual tidak boleh memonopoli barang yang dijual dengan harga yang tinggi. Dan yang ketujuh, penjual perlu mengelakkan riba. Seterusnya, kita lihat pula pada adab pembeli. Pembeli perlulah berkomunikasi secara baik semasa urusan jual beli. Pembeli juga tidak membeli barang yang haram. Pembeli sepatutnya beradab bagi menyenangkan urusan penjual. Pembeli harus tenang dan tidak banyak kerena. Pembeli juga harus bersabar menunggu giliran ketika membeli. Pembeli juga perlu mengucapkan ucapan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Pembeli yang beradab pasti akan mengelakkan pembaziran. Dan yang terakhir, adab pembeli ialah bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok barangan. Dalam muka surat 169, dibicarakan tentang adab
Rasulullah dalam urusan jual beli. Mari kita lihat. Yang pertama, Rasulullah banyak bertolak ansur dalam urusan jual beli. Rasulullah memberitahu dan mengingatkan kita bahawa Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Yang kedua, Rasulullah bersifat jujur dan amanah ketika dalam berurusan jual beli. Pesanan Rasulullah kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika menjual beli bagi mendapat keberkatan hidup. Adab Rasulullah yang seterusnya ialah menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Di sini dibawakan satu kisah seorang lelaki yang datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Apa saranan Rasulullah? Rasulullah memerintahkan agar para sahabat memberi unta yang baik itu kepada lelaki tersebut supaya Allah menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana menunaikan hak lelaki itu dengan sempurna. Apakah kepentingan kita beradab ketika berjual beli? Mari kita buka muka surat 170. Dalam muka surat 170 dibicarakan tentang kepentingan beradab ketika berjual beli. Kesannya kepada individu. Yang pertama, mendapat pahala dan keredoan Allah. Pembeli dan penjual akan berpuas hati dan gembira. Ini bermakna tidak akan timbul rasa marah dan iri hati. Hidup juga akan lebih berkat dan terpelihara. Dari sudut masyarakat, imej Islam akan terjaga di mata masyarakat bukan Islam. Hidup akan lebih aman, damai dan sejahtera kerana pembeli dan penjual merasa puas hati dan gembira dalam berjual beli. Beradab ketika berjual beli juga dapat menghindarkan pergaduhan dan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat. Kita lihat pula kepentingan beradab ketika berjual beli pada negara. Kesan beradab ketika berjual beli pada negara ialah negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni kerana individu dan masyarakat berada dalam keadaan bahagia, sejahtera dan harmoni. Yang kedua, kestabilan ekonomi negara akan terjaga dan terpelihara. Dan yang ketiga, imej negara juga akan terpelihara dan terjaga pada pandangan negara luar. Di muka surat 171 dibicarakan adab penjual dan pembeli mengikut situasi. Yang pertama, ketika di kantin atau kedai makan, penjual mestilah beradab, iaitu sabar dan mesra dalam melayan pelanggan dan memastikan makanan yang dijual adalah halal, bersih dan berkhasiat. Pembeli pula hendaklah beradab, iaitu dengan beratur dengan tertibnya ketika membeli dan tidak mengambil masa yang lama ketika memilih makanan dan minuman. Situasi seterusnya ialah di pasar jualan.
Penjual perlu jujur dan tidak menipu, terutama dalam sukatan dan timbangan barang. Penjual juga tidak boleh mengambil keuntungan yang keterlaluan. Dari segi pembeli, pembeli perlu memberi laluan setelah selesai membeli barangan, dan pembeli perlu mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Situasi seterusnya ketika di kedai barangan harian atau kedai runcit harian. Penjual tidak boleh memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan yang melampau. Penjual juga haruslah mempamer barang mengikut kategori bagi memudahkan pembeli dan meletakkan tanda harga barangan. Pembeli tidak boleh melakukan sesuatu hingga merosakkan barangan yang ada di dalam kedai. Pembeli juga haruslah menghormati penjual dan pembeli yang lain. Alhamdulillah, berakhir sudah tajuk kita pada kali ini, iaitu adab jual beli. Diharap anak-anak murid ustazah dapat memahami tajuk ini dengan baik dan dapat menjawab soalan yang ustazah telah sediakan. Moga bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat belajar.